Baik, semalam Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said mencabar agar Parlimen segera dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum PRU ke-15 diadakan. Dan menurut beliau, pelbagai tekanan telah dibuat terhadap UMNO ketika ini, termasuk membabitkan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, kerana katanya ada pihak yang takut dengan kemarahan parti itu. Dan katanya juga, jika kuasa penukaran peguam negara di tangan Perdana Menteri, mengapa Perdana Menteri tidak menukarkan peguam negara? Dan beliau mempersoalkan takkan nak tukar peguam negara pun tak boleh. Jadi untuk membicarakan mengenai dengan kenyataan ini dan juga mengenai dengan prinsip pengasingan kuasa, sudah bersedia bersama saya ketika ini Presiden Majlis Peguam Karen Chiah. Terima kasih Karen sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Karen, pertama sekali melihat kepada kenyataan Azalina ini, adakah kenyataan beliau yang juga merupakan penasihat undang-undang Perdana Menteri memberi gambaran yang salah tentang prinsip pengasingan kuasa ataupun the separation of powers antara eksekutif dan kehakiman? Terima kasih Naila. Sebenarnya sekiranya kita mengikut perlembagaan persekutuan, sememangnya ada pengasingan kuasa ataupun separation of powers. Kita tahu bahawa dan mengambil maklum bahawa terdapat pihak eksekutif, badan kehakiman dan juga badan perundangan ataupun legislature. Ketiga-tiga bahagian tersebut sebenarnya mesti diasingkan dari segi penggunaan kuasa. Dan apabila tekanan yang tidak wajar diambil untuk mempersoalkan berkenaan dengan jawatan peguam negara, maka kita perlu melihat peruntukan dalam perlembagaan persekutuan untuk tengok sama ada bolehkah kami menukar dengan sewenang-wenangnya jawatan yang dipegang oleh peguam negara ataupun terdapat pendekatan secara perlembagaan ataupun constitutional approach. Dan peruntukan perlembagaan persekutuan adalah amat jelas. Artikel 145 mengatakan bahawa sekiranya ingin menukar ataupun menyingkirkan mesti menubuhkan satu tribunal. Jawatannya adalah jawatan yang tetap, tidak boleh ditukar begitu sahaja. Jadi berhubung dengan proses penukaran peguam negara ini, ada keperluan untuk penubuhan tribunal. Adakah perkara ini sudah pun pernah berlaku? Ada presiden yang telah pun ditetapkan atau belum lagi pernah berlaku? Sepanjang pengetahuan saya tidak pernah berlaku lah. Jadi melihat kepada proses sedia ada untuk pemilihan peguam negara ini, sudah ada peruntukannya dalam perlembagaan, tetapi kalau kita nak melihat prosesnya tidak sahaja bergantung kepada bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang menerima nasihat daripada Perdana Menteri, adakah keperluan untuk lebih banyak pengasingan kuasa, separation of powers diwujudkan dan juga mungkin boleh diwujudkan juga satu proses pemilihan yang lebih demokratik melibatkan lebih banyak suara? Ya, sebenarnya pelantikan peguam negara ataupun pelantikan ketua hakim kesemuanya memang diberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk memberi recommendation kepada Yang di-Pertuan Agong, dan pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong kemudiannya akan diterimalah. Tapi apabila suggestions ataupun recommendation yang telah diberi kepada Perdana Menteri tersebut diberi, pemilihan individu-individu sebagai peguam negara ataupun sebagai ketua hakim sememangnya diambil dari secara merit dan juga berpegangan kepada prinsip integriti seseorang individu. Sekiranya terdapat lebih suara yang boleh diberi untuk recommendation tersebut, maka adalah lebih baik, kerana kami perlu memelihara kebebasan pelantikan tersebut supaya tiada campur tangan yang tidak wajar. Campur tangan yang tidak wajar itu, apa risiko sekiranya terdapat campur tangan itu dalam pemilihan peguam negara?
tanggungjawab peguam negara sebenarnya adalah lebih tinggi daripada sekadar untuk memudahkan urusan. Tanggungjawabnya adalah untuk memelihara integriti kedaulatan undang-undang. Sekiranya terdapat campur tangan yang tidak wajar, maka kedaulatan undang-undang tidak akan dimartabatkan di dalam negara kita dan constitutional ataupun demokrasi yang kami amalkan di dalam negara kita pun akan tercabar. Walaupun Perdana Menteri memang ada dalam bidang kuasanya untuk menasihatkan siapa yang sesuai wajar dilantik sebagai peguam negara, tetapi apa sebenarnya kriteria yang perlu ada dalam pemilihan peguam negara? Kriterianya yang perlu sedia ada apabila melantik adalah dalam menentukan bahawa individu tersebut mestilah seorang yang berintegriti, seorang yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang undang-undang dan juga memahami bahawa keadilan di dalam negara kita perlu ditegakkan tanpa berat. Karen, akhir sekali kalau kita nak melihat kepada cadangan yang dibuat oleh Bersih semalam, mereka ada juga menyebut mengenai dengan bidang kuasa peguam negara. Tadi kita bercakap tentang apa kuasa yang ada pada peguam negara ini yang Karen kata cukup luas. Antaranya adalah untuk melantik pendakwa raya, dan Bersih kata ada keperluan untuk mengasingkan, memisahkan antara peguam negara dan pendakwa raya ini. Pandangan Karen, ada keperluan untuk ada separation of powers, pemisahan kuasa antara kedua-dua pejabat ini? Ya, kami dari pihak Majlis Peguam telah lama untuk mencadangkan supaya kuasa yang dipegang oleh peguam negara dan juga pendakwa raya harus diasingkan kerana ianya akan lebih memartabatkan lagi ketelusan dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Sekiranya peguam negara mempunyai kuasa untuk memberi nasihat kepada kerajaan dan pada masa yang sama mempunyai kuasa juga untuk sama ada memulakan sebarang prosiding terhadap salah laku mana-mana pihak, maka peguam negara terletak dalam satu keadaan yang konflik ataupun kepentingannya mungkin berat sebelah. Jadi pengasingan kuasa ini adalah penting kerana seorang peguam negara yang memberi nasihat kepada kerajaan tidak diletak dalam keadaan konflik sekiranya perlu untuk mendakwa mana-mana pihak. Karen, akhir sekali mungkin melihat kepada perkembangan baru-baru ini sejak beberapa minggu yang lepas, membabitkan bukan sahaja peguam negara tetapi ketua hakim juga Chief Justice melihat kepada komen-komen yang dilontarkan terhadap pejabat ketua hakim ini. Karen masih ada di talian? Okey, nampaknya Presiden Majlis Peguam Karen Shah tidak lagi berada di talian, tapi Karen masih ada di talian, boleh dengar? Kami terputus sekejap tadi. Kalau boleh saya ulang soalan saya tadi, akhir sekali melihat kepada perkembangan pada beberapa minggu yang lepas, komen-komen yang dilontarkan terhadap bukan sahaja peguam negara tetapi khususnya kepada ketua hakim, kepada Chief Justice. Mungkin Majlis Peguam ingin membuat komen atau kenyataan berhubung dengan perkembangan ini dengan juga menyentuh mengenai dengan isu pengasingan kuasa ini dengan perlindungan institusi kehakiman. Apa mungkin cadangan oleh Majlis Peguam berhubung dengan isu semasa ini? Okey, nampaknya Karen Shah sudah tidak berada di talian, ada sedikit masalah teknikal, tapi itu saja masa kita ada pun. Terima kasih kepada Karen Shah, Presiden Majlis Peguam, mengulas mengenai dengan prinsip pengasingan kuasa dalam pemilihan peguam negara, dan banyak lagi laporan dalam buletin awal ni jam ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.